Tapi menurut derajat macam itu betul. Kan Nabi kata, Innallaha, dalam Quran, Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Jadi kalau soalan dua macam ni, kata raja, aku punya soalan, kalau kita duduk dua orang, kemudian dia menjawab, kita bertiga dengan Allah. Patutlah betul. Tapi ini tafsiran raja. Seandainya raja tanya, ni jawapan ni kemudian diambil, dan tak kena juga dah. Tapi sebagai isyarat. Soalan terakhir, kata Allah, apa kau bagi soalan dengan pemuda ni yang bulan, macam bulan macam ni. Jadi kata pemuda, jadi kata raja, aku bagi soalan dengan pemuda ni, seluruh alam semesta ini siapa yang memiliki, siapa yang mempunyai. Pemuda ni menjawab dengan hati genggam tangan macam ni, aku punya tafsiran, kata raja, seluruhnya dalam kekuasaan dan genggaman Allah. Memang betul ya, betul. Nah, inilah orang dengan isyarat tapi boleh dia mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat utama kata Nabi, supaya mendapatkan surganya Allah, jauh daripada api neraka Allah, mesti ibadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Ini pertama sekali. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, kau dirikan sembahyang. Kau dirikan sembahyang, kata Nabi. Untuk kita saja kah? Tidak. Anak kita kena jaga, bini kita kena jaga, family kita kena jaga. Sehinggalah anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, anak bini kamu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, wa tu'ti zakat, kau tunai zakat. Apabila sudah sampai haul dan nisabnya, tunai zakat, jangan kau tunda. Sebab semakin kita tunda, semakin kita akan sayang dengan harta kita dulu. Semakin kita tangguhkan zakat kita, semakin sayang dalam hati kita. Yang keempat kata Nabi, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini tuan-tuan, alhamdulillah kita tunggu Ramadan tahun hadapan, 11 tahun lagi baru jumpa tuan-tuan. Wallahu a'lam, dan apa tidak kita punya umur. Sebab itulah kalau kita tidak tahu boleh jumpa lagi dengan Ramadan akan hadapan, jom sama-sama ambillah peluang yang dibagi oleh Allah jumpa dengan Ramadan tahun ini. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang paling terbaik untuk kita. Yang kelima kata Nabi, wa tahujjul bait, pergilah haji ke Baitullah jika kau mampu, kata Nabi. Janji kita mampu, kita cepat pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan menengok kubur baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, wahai Muaz, apabila kau buat 5 perkara ni yang disebut dalam agama Islam dengan rukun Islam, tuan-tuan, senang je kita itu ucapnya rukun Islam, senang sangat kita sebut. Tapi di dalam rukun Islam ini, kalau kita kaji tiap hari siang malam, saban malam kita kaji siang malam ni, mungkin belum sempurna lagi kita punya. Belum masalah kita tauhid, tasawuf, fiqh kita tentang sembahyang. Itulah sebab kita duduk selalunya dalam masjid mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Nabi teruskan hadisnya, ala adulluka ala abwabil khair ya Muaz. Nakkan aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah. Apabila kau buat, apabila kau kerjakan pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah, engkau akan senang mengerjakan rukun Islam tadi. Apabila kau kerjakan rukun Islam tu dengan menyokong dengan 3 perkara pintu kebaikan, kata Rasulullah, engkau akan dimudahkan oleh Allah mengerjakan amalan masuk surga jauh daripada api neraka Allah. Nah, ini penting sangat, teman-teman. Pintu kebaikan ini penting sangat. Kita nak masuk masjid, kena masuk pintu dulu, baru boleh masuk. Macam itulah kebaikan, ada pintu-pintunya tersendiri. Jadi kata Nabi, wahai Muaz, pintu-pintu kebaikan itu ialah, yang pertama kata Nabi, as-shawmu junnatul, puasa. Puasa merupakan pintu kebaikan, kata Nabi. Sebab
As-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Puasa adalah penghalang untuk kita daripada buat maksiat kepada Allah. Di saat kita puasa siang hari ini tuan, kita ada nak niat nak tipu orang, kita tak jadi. Kenapa sebab? Sebab kalau kita tipu orang di hari puasa ni, maka puasa kita sah tapi pahala kita batal. Puasa kita sah tapi pahala kosong di hadapan Allah. Sebab menipu merupakan salah satu yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya, pahalanya teman-teman. Allahu Akbar, tabarakallah. Puasa merupakan penghalang daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, dia tidak akan buat benda-benda yang maksiat kepada Allah di siang hari Ramadan, pun juga di malam-malam Ramadan. Aku duduk seorang ni kat rumah, bini tak nampak, anak tak nampak dengan kita. Di situlah dicabar oleh Allah. Buat apa tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak ada tuan-tuan. Kita duduk kat ladang ke, kita duduk kat pejabat ke, tutup pintu, semua orang tak lihat dengan kita, tak tengok dengan kita. Bolehkah keimanan kita kuat pada saat itu? Nampak dalam peti ais ada minuman sejuk, nampak dalam peti ais ada makanan baki daripada sahur. Allahu Akbar, dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang betul-betul berpuasa kepada Allah, imannya akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, yang disebut dengan pintu-pintu kebaikan ialah wa salatul rajuli fi jawfil lail, sembahyang malam, kata Nabi. Bangunlah sembahyang malam, tengah malam, kata Nabi, sembahyang tahajud ke, sembahyang taubah ke, sembahyang apa sahaja. Janji kau buat tengah malam tu, insya-Allah ini adalah pintu kebaikan, kata Rasulullah. Tapi ini yang sangat berat tuan-tuan. Berat sangat nak bangun tengah malam. Tapi peluang di bulan Ramadan ni memang Allah sediakan untuk bangun tengah malam. Buat apa? Yang pastinya kita nak bersahur. Sebab kata Nabi, perbezaan puasa orang Yahudi dengan orang Islam ni sahur saja. Kalau dah kenyang lepas terawih macam-macam dah kita makan, kenyang macam mana ustaz, saya tak nak sahur. Bangun juga, minum air ke, makan kurma, tak ada masalah. Janji kita sahur. Ada yang kita makan di masa sahur tu. Sebab berkat di sahur tu banyak tuan-tuan. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi kesempatan bulan Ramadan ni untuk boleh bangun tengah malam, untuk boleh beribadah kepada Allah, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ambil peluang ni. Buat 2 rakaat, buat 4 rakaat, lepas sahur tu dan lagi tuan-tuan. Jangan lepas sahur tidur pula. Kalau kita tidur lepas sahur ni tuan-tuan, subuh pun kita tak akan sembahyang. Sebab dah terlalu kenyang kita punya perut. Allahu Akbar, kita buat yang sunat macam sahur, kita tinggalkan yang wajib sembahyang subuh. Tak ada makna tuan-tuan. Kita buat segala ketayak tidur lagi kan? Kan? Bila nak tidur, wallahu a'lam, setelah matahari terangkat masa syuruk baru kita tidur. Sebab tidur lepas sembahyang subuh pun tuan, ada yang mengatakan pewaris fakir. Pewaris itu fakir, tidur selepas sembahyang subuh. Wallahu a'lam lah. Dan ini ada ulama yang mengatakan macam tu. Kenapa? Sebab waktu bila kita tak tidur, itulah salah satu sebab wajibnya tuan-tuan. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi kata Nabi, buatlah sembahyang malam. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya, kenapa engkau berat sangat nak sembahyang tengah malam, dikata Imam Ghazali, sebab siang itu mesti kau buat dosa kepada Allah. Kalau malam ni tuan-tuan, kita tak boleh sembahyang malam nak bangun ni, siang ni mesti kita ada buat kesilapan. Tapi kita yang tak perasan, mata dah tengok Allah berpuasa ni tuan macam-macam, film-film dalam TV orang sediakan yang macam-macam, nak buat kita ni supaya kita ni lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada hadis dhaif mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, kata Nabi. Kalau macam lepas subuh tidur, bangun bila? Ketika orang pang zuhur. Lepas zuhur tidur pula, bila bangun? Dekat-dekat asar
Tidur pula sampai buka puasa. Pun macam ni sikap juga punya pemahaman. Masalahnya kata Nabi, kalau kita boleh tukar tidur kita ni dengan ibadah kepada Allah, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh zikir kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah, ini lebih elok daripada tidur. Maksud Nabi, daripada kau bercakap yang tak elok, daripada kau cakap tentang orang lain, daripada mata kau tengok yang buat kau menghilangkan pahala puasa, elok kau tidur saja. Ini maksud baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis kursinya, tuan-tuan, ala min mustaghfirin faghfir lahu. Aku akan turun, kata Allah, di tengah malam. Aku akan berucap, kata Allah dalam hadis kursinya, sesiapa yang nak minta ampun tengah malam ni, aku akan bagi ampun. Sesiapa yang nak minta rezeki kepadaku kalau di tengah malam ni, aku akan bagi. Sesiapa yang nak minta hidayah, taufik daripada aku, kata Allah, tengah malam ni dia bangun, aku akan janji bagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Janji kita bangun, tuan-tuan. Apatah lagi 10 akhir bulan Ramadan ini, yang kebanyakannya hadis Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar turun di 10 akhir bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kata Nabi, pintu-pintu kebaikan ya Muaz, yang terakhir as-sadaqah. Sedekah kata Nabi. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah kata Nabi boleh memadamkan, boleh menghilangkan dosa-dosa. Karena yudfi'ul ma'u an-nara, seperti mana air memadamkan api, kata Rasulullah, seperti itulah sedekah menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar, tabarakallah. Nabi kita, tuan, kalau bulan Ramadan ini laju sangat nak sedekah. Pasti kita dipersiap bagi tuan. Ini kesempatan peluang. Allah bagi peluang untuk Islam, orang-orang Islam untuk sedekah bulan Ramadan. Anda cerita, tuan, ini last kali saya minta masa sedikit. Kalau ada sedikit apa kan cuti juga ini kan. Jadi cerita dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad, pengarang Dalailul Khairat. Tuan boleh ambil kitab, saya punya. Suatu hari seorang makcik datang kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, tuan-tuan ingat siapa Imam Hasan Basri? Orang yang hebat sangat. Pakcik ini datang kepada Imam Hasan Basri. Dia bercerita dengan keadaan yang muskil. Apa dia tanya? Wahai Imam Hasan Basri, aku nak bertanya kepada engkau. Aku dahulunya punya seorang anak perempuan, tapi anak perempuan itu sudah mati. Beberapa tahun lepas, beberapa tahun sudah, anakku itu telah dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkurang ke rahmatullah. Jadi kata Hasan Basri, kalau sudah mati, mati. Nak hidupkan semua tak boleh lagi. Beza dengan zamannya Nabi Isa alaihissalam. Dengan mukjizat Nabi Isa boleh hidupkan orang yang mati, aku tak boleh, kata Imam Hasan Basri. Bukan aku nak hidupkan anakku semula, wahai Hasan Basri. Yang aku ingin ialah, teringin sangat dalam hatiku ni, nak jumpa dengan anakku yang telah mati tu, walau dalam mimpi saja. Aku rasa puas hati dah. Kalau boleh mimpi saja jumpa dengan anakku yang dah mati tu, maka aku akan merasa puas hati, kata makcik. Adakah amalan tersebut, wahai Imam Hasan Basri? Nak ke tak nak, tuan-tuan? Nak ke tak nak, saya beritahu ni. Kalau tak nak, payah. Nak cari kitabnya, tuan, mungkin tuan tak buka. Kan? Tapi kalau ada Allah dan takdirkan dapat hari ini, nah inilah memang takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang, tuan-tuan. Kalau kita ikut takdir dengan Allah, ini senang sangat. Tapi jangan lepak-lepak. Kau tak semayang subuh ke? Allah tak gerak aku ni. Allah tak bagi aku gerak tapi masjid ni. Allahu Akbar. Bukan macam tu yang dinamakan takdir, tuan-tuan. Ikhtiar itu wajib, ikhtiar itu perlu, tapi tawakal kepada Allah, ini yang disebut dengan menerima takdir. Banyak orang sudah paham masalahnya. Jadi kata Imam Hasan Basri, okey, sebab kau tanya, anak jawab. Kan?
Sebab kau bertanya, kata Hasan Basri, aku pun akan jawab sebab ilmu ni pun ilmu Allah. Orang yang sembunyikan ilmu Allah pun akan dibelenggu di hari kiamat. Aku bagilah. Jadi kata Imam Hasan Basri, nak jumpa dengan orang yang sudah mati dalam mimpi, siapa sahaja, ibu bapa kita, datuk kita yang dah mati kan, ada rasa ingin rindu sangat dengan mereka kadang-kadang. Kata Imam Hasan Basri, kau sembahyang isya berjamaah, sembahyang isya berjamaah, lepas sembahyang isya, kata Hasan Basri, buat sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak, usalli rak'ataini, itu mutlak, tidak ada kait-kaitan sama sekali. Sahaja tu sembahyang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, macam tarawih kan. Apa surah yang dibaca? Imam Hasan Basri mengatakan, surah yang kau baca tiap-tiap rakaat 1, 2, 3, 4 tadi, baca surah At-Takasur, Al-Alqur'an, Takasur, hatta zurtumul maqabir, sampai habis. Itu surah. Jangan biasa. Setelah selesai, siap dan mengerjakan 4 rakaat, ketika Imam Basri, berpalinglah menghadap kita. Kalau kita di sini, kepala kita sebelah sini, berpaling menghadap kita, kata Imam Hasan Basri. Itu apa? Belum lagi kau buat baca salawat kepada Rasulullah, kata Hasan Basri, sebanyak-banyaknya, seberapa banyak kau boleh buat. Berapa hadnya, kata makcik ini? Tidak ada had sama sekali banyaknya. Janji kau baca salawat tersebut sampai kau tertidur. Itu saja. Kalau tak tidur lagi, baca terus. Kalau tak tidur lagi, baca terus. Nah, ini kelebihan salawat, tuan. Jadi perempuan di makcik, dia kerjakan lah, sebentar ingin berubah dengan anak. Dia kerjakan, dia buat apa yang dikatakan Hasan Basri. Masya Allah, tabarakallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makcik dimimpikan oleh Allah dengan amalnya tersebut. Tapi tuan-tuan, ingatkan puas hati tengok anak dalam kubur. Inginkan hilang rasa rindu dalam kubur. Setelah jumpa tengok dalam mimpi anak dalam kubur dari tuan-tuan dan puan-puan, ternyata anaknya sedang dibelenggu kaki dan tangannya oleh para malaikat. Ternyata anaknya sedang disiksa di dalam kubur habis-habisan. Menangislah anak ini, "Ma, tolong aku, Ma, tolong." Anak ni tengok ibu macam ni. Seorang ibu, tuan-tuan, tengok anak macam ni, menangis. Ya Allah, macam ni ke anakku, ya Allah? Ini baru anak. Kalau kita lagi jumpa dengan ibu bapa macam kami, kita sedih. Tolong aku, ibu, kata anak ni. Menangis, terkejut, terbangun daripada tidur, tuan-tuan. Makcik ni besok pergi pula jumpa dengan Hasan Basri. Wahai Hasan Basri, sememangnya malam tadi aku memang dimimpikan oleh Allah jumpa dengan anakku. Tapi aku tak puas hati lagi, sebab anakku tersebut aku tengok disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nak tanya Hasan Basri, bolehkah orang yang hidup ditolong orang yang mati? Ini satu soalan tu. Ini satu soalan yang sering orang campur oleh orang-orang lain dengan kita orang Islam. Adakah pahala yang dihantar orang yang hidup dengan orang yang mati itu sampai? Sama dengan makcik ini tanya, adakah amalan orang yang hidup boleh tolong orang yang mati? Kata Hasan Basri, nampak sangat dalam Al-Quran boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan orang-orang yang terdahulu, ya Allah. Maknanya sampailah pahala itu. Nah, ini keyakinan kita, jangan berubah. Ini yang kita baca Yasin tiap malam Jumaat, Allah katakan bid'ah, tidak. Jangan. Sebab kita punya ayat, kita punya dalil. Jadi apa yang kita baca, tahlil ke, baca apa sahajakah, apa infak dan lain sebagainya, semua memang boleh tolong orang yang dah mati. Yakin saja. Jadi kata Imam Hasan Basri, segala-gala boleh kita tolong orang mati. Tapi yang nampak sangat dalam Al-Quran, kata Hasan Basri, akhir surah As-Saff. Tuan tengok akhir surah As-Saff nanti, firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum
ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nakkah aku tunjukkan wahai orang yang beriman, kata Allah, satu perniagaan. Orang niaga ada modal, kita tak ada kan? Mesti ada modal. Kalau modal Leo, dia dapat Leo kan? Ya. Orang niaga kita ada modal. Nakkah aku tunjukkan satu perniagaan, kata Allah, apabila kau kerjakan perniagaan aku ni, kata Allah, akan aku lepaskan, bebaskan min adzabin alim, daripada azabku yang sangat pedih, kata Allah. Allah yang bagi tawaran tuan-tuan untuk kita umat Islam macam mana dia? Yang pertama kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasulullah. Maknanya dia sembahyang, dia bayar zakat, dia buat macam orang Islam lah, bukan Islam. Yang kedua kata Allah, syaratnya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kau berjihad dengan harta dan jiwa, kata Allah. Ini syarat yang kedua. Kau akan lepas daripada azabnya Allah yang pedih. Macam mana dia dengan harta Tuhan? Berinfak untuk masjid, menderma untuk masjid, berwakaf untuk sekolah-sekolah. Janji boleh tolong agama Allah, inilah yang disebut membantu agama Allah. Ini dia syarat yang kedua. Kita tak pergi sana tolong kawan-kawan kita yang di luar sana, kita tak boleh pergi. Macam mana jangan? Tolong dengan doa sahabat-sahabat kita di sana. Inilah sambil kita bantu sekolah-sekolah kita, supaya apa? Dengan inilah yang akan boleh kita menghancurkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pintu-pintu kebaikan. Puasa, kata Nabi, bangun tengah malam, sedekah. Dan jangan tuan-tuan mengingat sedekah dengan metik-metik dunia itu saja. Kau akan senang sedekah. Kalau kita punya duit 100, kita tolak 50 untuk wakaf, maka jangan mengingat bab